Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini saya mendapat satu sumber berita, satu video yang viral. Saya melihat video ini di laman ataupun aplikasi TikTok, di mana terdapat dalam video ini rakaman di antara Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan dua lagi pemimpin PAS di kiri dan kanan Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dengan caption di dalam video ini, Haji Hadi kena maki di London. Di dalam video ini, saya tidak akan play video ini di dalam, saya tidak akan menampal video ini di dalam video saya hari ini, untuk keselamatan copyright channel ini. Saya melihat dalam video ini, percakapan di antara Hadi Awang dengan seorang lagi lelaki, tidak termasuk rekamannya di dalam video ini, melihat bahwa terdapat satu perbahasan dengan lelaki itu bercakap ataupun bertutur dalam bahasa Inggris, manakala Hadi Awang pula bertutur dalam bahasa Melayu. Persoalannya, tidak ada yang tidak tahu siapa teman Hadi berbicara ataupun berbahas ini. Tetapi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, saya lihat di dalam perbahasan mereka ini amat panas, dan sehingga kan lelaki tersebut yang sedang bercakap dengan Hadi Awang mengeluarkan perkataan-perkataan yang sepatutnya tidak dikeluarkan oleh orang ramai, ataupun kita boleh cakap sedang memaki. Saudara-saudara, di dalam caption video ini di atas, Haji Hadi kena maki di London. Nah, apa yang saya ingin kongsikan hari ini, tuan-tuan dan puan, saya melihat di ruangan komen di dalam video ini yang viral, ada yang kata, Syahir terpaksa buat muka bijak kat sebelah. Dan dikata juga dalam komen ini menunjukkan bahwa Hadi Awang telah salah faham dengan apa yang dinyatakan oleh lelaki tersebut. Orang kata Texas yaitu cukai, tapi Hadi Awang jawab taksi. Ada yang kata sepatutnya Hadi Awang belajar bahasa Inggris. Haji Hadi tak faham apa yang dia kata, kenapa pula dia sebut pemandu taksi. Nah, di dalam ruangan komen menunjukkan bahwa lelaki tersebut yang sedang bercakap dengan Hadi Awang adalah berkaitan dengan perbahasan mereka sudah pasti berkaitan dengan Texas yaitu cukai. Tetapi Hadi Awang telah salah faham, menyalah anggap bahwa Texas yang dinyatakan itu adalah taksi. Ada juga kata, bayangkan Hadi jadi Perdana Menteri. Yes, no, tu je dia tahu. Boleh bayang kalau dia bagi speech di UNGA, Mr. President, sampai ke sudah. Kena maki pun dia bukan faham. Apa orang tu cakap, dok ya dan yes aja. Ada juga kata di sini, kesian atas kapasiti dia sebagai orang tua. Mohon dia undur diri sebagai Presiden PAS. Bagi peluang pelapis muda yang bijak, berwibawa, dan rasional. Ada juga kata, cakap Adi ini ajak orang bergaduh berperang. Saudara-saudara, tonton dan puan, dalam video ini juga menyatakan bahwa lelaki tersebut mengarahkan Hadi supaya coba untuk keluar dari bawah tempurung, di mana lelaki tersebut menyebut tentang coconut shell, yaitu tempurung. Ada yang kata di sini, I know coconut shell. Kesian, kena maki pun, ya, saya faham. Kesian, siapa paham English boleh bantu atau ni. Nah, saudara-saudara, jika Anda ingin melihat tontonan video ini dari TikTok, Anda boleh cari video ini dari TikTok dengan nama channel HADIAWG. Saudara-saudara, tonton apa? Bagi saya, perbahasan di antara Hadi Awang dengan lelaki tersebut amatlah panas dan tidak tahu adakah situasi ini berlaku di London ataupun bagaimana. Saudara-saudara, Anda boleh lihat video ini di dalam laman TikTok. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle.
info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tonton dan Bapak yang amat dihormati semua, kita mendengar sebelum ini berkaitan dengan petition pilihan raya yang difailkan di 3 kerusi Perikatan Nasional, Kemaman, Kuala Terengganu, dan juga kita juga mendengar kerusi ataupun keputusan sama ada kerusi MP Masjid Tanah, yaitu Mas Ermiati dari Bersatu, sama ada kekal ataupun tidak akan diketahui pada 27 Oktober ini. Tapi yang kita sudah tahu, yang sudah sah, PN hilang Kemaman dan juga Kuala Terengganu. Nah, seperti apa yang dinyatakan Puat Zarkashi sebelum ini, bahwa 2 kerusi dari PN tersebut yang sudah disahkan oleh mahkamah, bahwa calon tersebut terlibat dengan rasuah. Beliau berkata, mereka patut didakwa menurut Puat Zarkashi. Nah, saudara-saudara, tonton dan puan, apakah undang-undang yang sepatutnya dijadikan sebagai satu penanda aras siapapun juga calon yang terlibat dengan rasuah, apakah hukuman ataupun apakah denda ataupun kesan yang mereka patut terima supaya ini tidak menjadi ikutan pada masa-masa akan datang. Dalam satu artikel dari astroawani.com, senarai hitam pemimpin bersalah, kes rasuah bertanding pilihan raya. Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang disabit bersalah kes mahkamah berkaitan rasuah perlu disenarai hitam daripada bertanding dalam mana-mana pilihan raya. Pengerusi rasuah Bastes Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya, Profesor Dr. Hamdan Daniel berkata, penguatkuasaan larangan itu bagi memastikan wakil rakyat yang dipilih nanti dapat melaksanakan tugas dengan jujur dan amanah. Pihak berkuasa seperti SPRM perlu mengambil tindakan sewajarnya supaya tidak membenarkan pesalah rasuah ini menjadi calon di mana-mana kawasan buat selama-lamanya, katanya kepada Sinar Harian. Pengerusi rasuah Bastes Negeri Selangor membuat kenyataan bahwa ataupun cadangan bahwa mana-mana calon yang didapati bersalah oleh mahkamah terlibat dengan rasuah tidak dibenarkan lagi untuk menjadi calon kepada ataupun calon untuk mana-mana pilihan raya buat selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, adakah apa yang dicadangkan oleh pengerusi rasuah Bastes Negeri Selangor ini adalah satu cadangan yang amat relevan dan perlu diterima oleh orang ramai, supaya calon itu tidak lagi dapat bertanding, dan ini menjadi amaran dan juga pengajaran kepada semua yang berhasrat untuk menjadi calon pada mana-mana pilihan raya supaya tidak terlibat dengan rasuah. Tonton, bagi saya cadangan ini, secara pribadi saya setuju dengan cadangan ini, tapi untuk menjadikan kita mengambil satu kata putus berkaitan dengan selama-lamanya mereka tidak dibenarkan bertanding, menurut saya secara pribadi saya kurang bersetuju. Tetapi untuk bagi tempo ataupun beberapa waktu supaya calon tersebut tidak akan menjadi calon lagi, mungkin saya setuju. Mungkin dalam 10 tahun ataupun mungkin 15 tahun. Nah, teman-teman, dalam artikel ini lagi, menurut Hamdan Daniel, ahli parlimen berkenaan telah menyalurkan dana diperuntukkan kerajaan negeri pada waktu yang tidak sesuai, yaitu ketika berkempen. Sebelum menyalurkan apa-apa sumbangan, ahli politik dinasihatkan untuk membuat ulang kaji terlebih dahulu agar tidak timbul sebarang spekulasi penyalahgunaan dana. Bakal yang berhormat perlu lebih cakna dalam menyampaikan sumbangan. Jika tersalah langkah, ia bakal mengundang natijah yang lebih besar, ujar beliau. Saudara-saudara, artikel hari ini, senarai hitam pemimpin bersalah, kes rasuah bertanding pilihan raya.
Kalau ini benar akan dilaksanakan, bagaimana dengan pemimpin PAS yang terlibat dengan rasuah semasa pilihan raya? Bagi saya ini satu kejutan baru lagi untuk Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin selaku kepimpinan tertinggi PN selepas disahkan Kemaman dan Kuala Terengganu, calon tersebut terlibat dengan rasuah. Saudara-saudara, tonton dan teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.